Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk dalam bab maf'ul yang kedua, dipanggil sebagai maf'ul mutlaq. Bila sebut tentang maf'ul mutlaq, dia adalah mesti isim juga. Yang pertama, bila sebut maf'ul mutlaq, yang pertama dia mesti isim. Kemudian yang kedua dia mesti nasab. Okey. Macam kita bagi tahu tadilah, ada yang nasab dengan ya nun, nun baris bawah, ada yang nasab dengan ya nun tapi nun baris atas. Ada yang nasab dengan fathah baris atas. Kemudian dia yang ketiganya, dia mesti dengan lafaz masdar. Masdar. Okey. Dia lafaz apa? Lafaz masdar. Apa itu masdar? Yang kita selalu tasrif tu, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga masdar. Contoh daraba yadribu darban. Darban tu adalah masdar. Okey. Ini secara asas yang kita perlu tahulah. Okey. Kemudian kita lihat contoh daripada muka surat 67, Nahwu Al-Fatih, muka surat buku Nahwu Al-Fatih, muka surat 167. Okey. Kita lihat satu contoh. Dia tulis apa itu? Daraba. Okey. Zaidun as-sariqa darban. Okey. Apa dia tu? Daraba adalah fi'il madhi. Zaidun adalah fa'il. Okey, fi'il madhi fa'il. As-sariqa, as-sariqa apa? As-sariqa adalah maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih. Sebab apa maf'ulun bih? Kerana pencuri yang dipukul, kena pukul. Dia kena pukul jadi maf'ulun bih. Ini jadi fa'il, ini jadi fi'il madhi. Ini adalah masdar. Nampak tak masdar? Daraba yadribu darban. Ini adalah masdar. Bila masdar dia menjadi maf'ul mutlaq. Dan maf'ul mutlaq ini tujuan dia untuk menguatkan, untuk kuatkan. Maknanya dia Zaid ni pukul pencuri ni dengan betul-betul punya pukulan. Okey. Makna bukan main-main, pukul sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Sebagai taukid. Bila kita sebut tentang fi'il, dia sebenarnya merangkumi dua perkara. Satu mengenai dengan fi'il. Fi'il ni apa? Maksud dengan perbuatan pukul. Perbuatan pukul. Sebab daraba pukul, perbuatan pukul. Yang kedua, dia menunjukkan kepada masa, zaman. Zaman tu maksud apa? Masa pukul. Sebab dia fi'il, bila fi'il sudah pasti menunjukkan kepada masa, zaman. Daraba telah pukul. Jadi maksudnya dia telah pun, masa telah pun memukul. Ataupun yadribu sedang memukul. Ataupun akan memukul. Jadi tak dapat tidak fi'il, bila fi'il, dia tak dapat tidak fi'il, dia mesti kena ada dua benda lah. Bila sebut fi'il, dia mesti kena ada perbuatan tadi, mesti kena ada. Yang kedua, masa. Okey. Bila sebut tentang darban maf'ul mutlaq, dia hanya menunjukkan pada fi'il sahaja, perbuatan tadi. Dia tidak menunjukkan masa. Okey. Maksud yang ini nombor satu, ya, darban masdar. Masdar menunjukkan kepada perbuatan tadi, dia pukul betul-betul, tapi tak menunjukkan kepada masa. Jelas Boleh? Nah, itulah kita nak sebut tentang maf'ul mutlaq. Okey. Sekarang ni kita nak sebut pula tentang, jelas masdar, ni maf'ul mutlaq masdar. Sekarang kita nak sebut pula tentang
masdar dengan maf'ul mutlak. Apa kaitan dia? Okey. Apa dia? Masdar. Ini masdar. Kemudian maf'ul mutlak. Okey. Bolehlah kita katakan masdar ini lebih a'am. A'am apa? Lebih umum, lebih general. General ini lebih spesifik. Okey. Maknanya setiap masdar itu adalah maf'ul mutlak, tetapi bukanlah setiap maf'ul mutlak itu adalah masdar. Boleh? Boleh yang mengikuti kita? Setiap masdar itu adalah maf'ul mutlak, tetapi bukan maf'ul mutlak itu mestilah masdar. Nampak? Jadi di sini masdar itu lebih umum. Sebab apa masdar lebih umum? Sebab masdar ni bukan maf'ul mutlak saja. Dia boleh jadi fa'il masdar, dia boleh jadi maf'ulun bih, dia boleh jadi macam-macam masdar. Okey. Cuma maf'ul mutlak ni dia kena masdar. Nampak jelas Jelas? Sekarang kita terus pergi pada muka surat 67 ni dalam Nahwu Fatih. Dia ada beberapa pecahan. Nah, itu yang kita perlu tahu. Bila sebut maf'ul mutlak, dia ada beberapa pecahan. Okey. Ada 3 pecahan. Maf'ul mutlak 1, 2, 3. Okey. Yang pertama untuk apa? Yang pertama untuk taukid. Okey Okey, yang kedua untuk bayanun nau'. Bayanun nau' ni apa? Menjelaskan bentuk, jenis. Yang ketiga bayan juga, tapi bayanul adad. Ini secara umumnya 3 ni lah maf'ul mutlak. Kena ingat secara umumnya 3 ni lah maf'ul mutlak. Boleh? Kita boleh lihat contoh. Kita ambil contoh. Ni taukid contoh tadilah. Daraba Zaidun as-sariqa darban. Makna pukul sungguh-sungguh. Macam mana pula bayanun nau'? Kita lihat contoh. Bayanun nau'. Kita ambil contoh yang sama. Okey. Daraba. Okey. Zaidun. Daraba fi'il madhi. Zaidun adalah fa'il. Okey. Lagi apa lagi selepas dia? Daraba Zaidun. Zaid telah memukul. Pukul apa? As-sariqa. Pencuri kena pukul. Sariqa. Zaid telah memukul pencuri. Okey. Pukul yang macam mana tu? Darba. Darba ni masdar. Okey. Darba. Mulakimin. Jelas? Daraba adalah fi'il madhi, Zaidun fa'il, sariqa maf'ulun bih. Di mana maf'ul mutlak di sini? Sebab apa? Dia adalah masdar. Bila masdar dia di sini disebut sebagai maf'ul mutlak. Okey? Mulakimin baris bawah ini menjadi mudhafun ilaih. Boleh Jelas? Menjadi apa? Mudhafun ilaih. Boleh? Mana sebab apa bayanun nau'? Sebab bayan ni makna menjelaskan, nau' ni jenis. Sebab apa? Bila dipukul nak terangkan, pukul jenis macam mana? Penumbuk ke, terajang ke, sepak ke? Okey, di sini makna penampar, mulakim. Dia pukul dengan pukulan tamparan. Penampar. Faham? Jadi di sini darba maf'ul mutlak daripada darban masdar dia maf'ul mutlak.
Okey, dia masdar, jadikan sebagai maf'ul mutlak, i'rab dia. Kemudian selepas dia nau', terus kita bubuh dia baris tanwin bawah menunjukkan mudhafun ilaih. Tapi di sini tak boleh buat tanwin, tak boleh buat darban. Tak boleh buat darban sebab dia mudhaf. Mudhaf haram tanwin. Okey? Jelas. Itu contoh bayanun nau'. Okey. Kemudian contoh untuk adat. Macam mana adat? Adat kita ambil contoh yang sama, tak perlu susah. Ambil contoh yang sama. Daraba Zaidun as-sariqa. Okey? Kita ubah aja. Ubah di mana tu? Kita letaklah sini darbataini. Darbataini. Sebab apa gunakan ya nun? Sebab apa menggunakan ya nun? Sebab dia nasab. Bila maf'ul ni semua nasab Maf'ul semua nasab. Nasab dengan fathah. Tapi ini nak bagi tahu dua pukulan. Bila dua dengan ya nun, nun baris bawah. Nampak? Dia jadi maf'ulun bih. Bukan maf'ulun bih, maf'ul mutlak. Sebab apa maf'ul mutlak? Ini termasuk dalam bayanul adad. Bayanul adad manapa menjelaskan bilangan. Bilangan berapa kali dia pukul? 3 kali ke? 2 kali ke? 10 kali ke? Jadi di sinilah diletakkan darbataini. Kalau 3 kali pukul, macam mana nak buat 3 kali pukul? Letaklah. Daraba Zaidun as-sariqa salasa. 3 kali. Darabatin. Nampak? Darabatin. Salasa jadi maf'ul mutlaq. Jelas? Maf'ul mutlaq. Di sini jadi apa ni? Di sini jadi mudhafun ilaih. Boleh? Jelas Maknanya telah memukul Zaid. Zaid telah pukul pencuri dengan 3 kali pukulan. Nampak? 3 kali pukulan. Salasa jadi maf'ul mutlak. Ini bayan al-adad. Menjelaskan berapa kali pukul. Salasa, maf'ul mutlak. Darabat jadi mudhafun ilaih. Okey. Walaupun maf'ul mutlak bukan masdar. Dia bukan masdar ni salasa, nombor 3. Tapi darabat sini jadi masdar. Sepatutnya dia yang jadi maf'ul mutlak. Tapi dia jadi mudhafun ilaih. Sebab kita sandarkan dengan nombor. Okey, jelas Itulah mengenai dengan maf'ul mutlak. Kita lihat contoh daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey? Satu-satu kita akan kupas mengenai ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan sendirinya kita telah mentadabbur Quran. Jadi siapa yang minat bahasa Arab, kita boleh share dengan dia lah pengajian kita pada hari ini. Siapa yang minat bahasa Arab tentang nak tadabbur Quran, nak faham kalimah-kalimah Quran, baris dia, jadi kita boleh share dengan dia. Supaya ramai yang mengambil pengajaran, pengiktibaran, berdapat tadabbur, dapat share, kongsi bersama-sama ilmu yang kita dapat. Pahala berpanjangan insya-Allah. Okey, kita contoh ayat Quran. Apa dia? Taukid. Wa'addahum adda. Okey? Wa'addahum adda. Lagi apa lagi? Wa tasirul jibalu sayra. Ini surah apa nama ni? Surah Maryam. Surah Maryam juzuk yang ke-6, juzuk yang ke-16. Juzuk ke-16 kita buka 5 lai tepatlah. 5 lai tepat kita akan nampak ayat ni wa'addahum adda. Tengok terjemah dia. Wa tasirul jibalu sayra. Ini dalam surah Tur juzuk 27 Satu lai juzuk 27, satu lai 27, juzuk 27 satu lai. Okey. Nampak tak kita nak bagi tahu kat mana? Wa'addahum adda. Dekat mana yang kata fi'il tu?
Fi'il dia adda, ya'uddu. Addan. Okey. Adda. Ini masdar dia. Adda, ya'uddu, addan. Ini sara yasiru, tasiru, sara yasiru, tasiru, sayran. Nampak? Ini fi'il, ini masdar. Boleh? Ini fi'il, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Ini masdar. Ini pun masdar juga, sama. Okey, jadi makna fi'il madhi masdar, fi'il mudhari' masdar. Jadi ini ni yang masdar-masdar ni, ini masdar, itulah di i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Okey. Maf'ul apa? Maf'ul mutlaq. Jelas Sebab dia masdar. Makna fi'il yang sama dengan dia, kemudian selepas itu adalah fi'il yang masdar yang sama dengan fi'il. Ini fi'il. Ini masdar ni sama dengan fi'il. Sama tu macam mana? Maksudnya kalimah yang samalah, bukan yang berlainan. Jelas Kita lihat dalam suratu Maryam. Suratu Maryam wa'addahum adda. 5 lai surah Maryam wa'addahum adda. Ayat bawah sekali. Ayat 94, dia kata Allah Ta'ala benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Maknanya Allah Ta'ala menghitung mereka dengan betul-betul punya hitungan. Bukan main-main. Bukan cincai-cincai, bukan. Allah Ta'ala hitung manusia ni dengan hitungan yang betul-betul. Okey? Allah Ta'ala menghitung dengan hitungan yang sungguh-sungguh betul-betul. Ini ayat surah At-Tur, kita lihat. Ini semua makna taukid makna taukid. Surah At-Tur, juzuk 27 Satu lai. Wa tasirul jibalu sayra, ayat ke-10, gunung ganang akan berjalan. Sarwa ni makna berjalan. Gunung ganang pada hari kiamat nanti, dia akan berjalan. Langit pula akan bergoncang keras. Nampak? Bukit Bukau akan berjalan. Berjalanlah oleh Bukit Bukau dengan satu perjalanan yang sungguh-sungguh. Ini bukan main-main, ini real punya. Pada hari kiamat. Dia boleh berjalan. Bukit Bukau boleh berjalan. Bayangkanlah. Kalau rumah berjalan pun kita terkejut. Lori balak jalan pun kita dah terkejut, takut. Tambah-tambah bukit yang berjalan. Nampak? Wa tasirul jibalu sayra. Jadi mana taukid ni betul-betul bukit ni akan berjalan dengan jalan yang betul-betul, bukan jalan khayalan, bukan. Jelas Nampak? Itulah untuk kita panggil untuk apa tadi? Untuk taukid. Satu lagi bayanun nau'. Ada tak dalam Quran? Bayanun nau'. Dalam surah At-Tur yang sama tadi, surah At-Tur yang sama, yauma tamurus sama'u maura. Buka juzuk 27 dari surah At-Tur yang sama juga. Di mana surah At-Tur pada ayat ke berapa? Ayat yang ke-9. Ayat ke-9, ayat ke-10 tu semua maf'ul mutlaq. Pada hari bergoncanglah langit dengan segoncang-goncangnya. Nampak? Tamurus sama maura, bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Makna langit goncang sungguh, bergegar habis. Itu maksud dia, bukan goncangan sikit-sikit punya. Okey. Kemudian kita tengok bayanun nau' yang kedua daripada ayat Quran. Apa dia bayanun nau'. Ada tak contoh ayat Quran? Kita boleh padam ni. Wa aqradullaha qardan hasanan. Wa aqradullah. Lagi apa lagi? Ayat nombor 2.
apa nama ni, wal yaqulu. Okey, qawlan sadidan. Ini bayanun nau' lah. Okey, kita boleh lihat dekat mana tu? Kita boleh lihat dalam suratul Hadid. Suratul Hadid pada ayat yang ke-18, juz 27 Juz 27. Allah Taala memberi pinjam. Aqradullah makna apa? Allah Taala memberi pinjam. Beri pinjam macam mana tu? Allah Taala memberi qarad, memberi pinjam. Mereka memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maknanya qardan ni, nampak tak qardan? Daripada sini juga. Aqrada yuqridu iqradan, qardan. Cuma beza dia di sini fi'il apa nama? Sulasi mazid, makna 4 huruf. Aqrada. Di sini 3 huruf. Qardan. Masdar 3 huruf. Di sini 3 huruf, di sini 4 huruf. Fi'il 4 huruf, di sini masdar 3 huruf. Tak apa, tak jadi masalah. Mereka beri pinjam kepada Allah dengan satu pinjaman. Pinjaman macam mana tu? Pinjaman yang olok-olok ke, pinjaman yang main-main ke, pinjaman yang baik. Makna dia bagi makna beri pinjam kepada Allah ni, makna kita beri sedekah kepada manusia, bantu hamba Allah, seolah-olah kita telah bantu Allah. Kita bantu Allah di sini bermaksud kita bantu hamba Allah. Siapa yang beri sedekah kepada hamba Allah, orang yang miskin, seolah-olah telah melaburkan, telah beri pinjam kepada Allah. Makna satu keuntungan tu beri pinjam kepada Allah, tapi dengan pinjaman yang hasanan. Hasanan ni makna apa? Hasanan yang baik. Yang baik. Jadi sebenarnya pinjaman yang baik di sini ini kita panggil maf'ul mutlaq. Qardan ni apa dia? Maf'ul mutlaq. Okey. Ini adalah sifat. Ini adalah jenis nau'. Ini nau'. Nak menjelaskan pinjaman yang baik. Okey. Kemudian dalam suratul An-Nisa ni, ayat awal sikit suratul Nisa, muka surat satu lai, surah An-Nisa, satu lai surah An-Nisa. Satu lai surah An-Nisa dalam juzuk yang keempat. Empat berapa lai tu? 8 lai satu muka 8 lai satu muka surat juzuk 4. Okey, 8 lai satu muka surat juzuk 4, wal yaqulu qawlan sadida. Untuk siapa ni? Dalam pemberian harta pusaka ni, hendaklah mereka bercakap dengan percakapan. Nampak tak? Daripada qala yaqulu qawlan, qala yaqulu qawlan. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari', ini masdarnya. Ini masdar. Jadi inilah i'rab dia sebagai maf'ul mutlaq. Okey? Maf'ul mutlaq qawlan. Jelas Jelas? Di i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Kemudian sadida, perkataan yang baik. Sadida yang baik, yang lurus. Perkataan yang lurus. Ini nak bagi tahu nau'. Nampak nau'? Perkataan yang macam mana? Perkataan yang baik. Banyak lagi contoh-contoh Quran kita boleh lihat. Okey. Sarhan jamila. Okey. Boleh Dalam surah Ahzab pun ada apa nama, sarhan jamila. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi, dan aku akan ceraikan kamu, Nabi kata kepada isteri dia, aku akan ceraikan kamu dengan penceraian yang baik. Maknanya siapa nak aku, Nabi kata siapa sekiranya kamu nak dunia, maka aku akan beri mut'ah kepada kamu, pemberian sagu hati. Kemudian aku akan wa usarrihkunna, aku akan lepaskan kamu, ceraikan kamu. Wa usarrihkunna sarahan, dengan satu penceraian jamilan, yang baik. Makna penceraian bukan penceraian yang menghina, tidak, penceraian yang baik. Jadi itu nama bayan nau'. Jelas Ini semua nau' dalam suratul Ahzab tadi. Okey.
Ini suratul Nisa bawah, ini surah surah Al-Hadid. Okey. Sekarang kita nak tengok ayat Al-Quran pula yang ceritakan tentang bayanul adad. Jelas Boleh? Yang bayanul adad ni apa ayat Al-Quran yang cerita dia? Supaya kita dapat tadabbur, kita belajar bahasa Arab, kita nak tadabbur Al-Quran, Al-Quranul Karim. Okey. Apa dia ya? Kita lihat cuma sebelum tu kadang-kadang bayan nau' ni dia boleh juga tau dalam keadaan dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Maknanya wala tabarrajna. Contoh contoh. Wala tabarrajna. Tabarrajna ni apa? Berhias. Mereka berhias. Jangan mereka berhias. Tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruja al-jahiliyatil ula. Okey. Nampak? Wala tabarrujna. Janganlah mereka, perempuan-perempuan ni mereka berhias dengan tabarruja. Ini PL. Okey? Ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil sebagai PL. PL. Ini masdar. Masdar ini menjadi maf'ul mutlaq. Masdar ini menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlaq. Tapi, walaupun dia jadi maf'ul mutlaq, okey? Tetapi dia mudhaf. Selepas ni mudhafun ilaih. Pada bawah jahiliyatil ula. Nampak tak? Dia selepas dia jadi mudhafun ilaih sebab dia mudhaf. Boleh juga. Bayan nau' ni jadi mudhaf. Banyak dalam Quran Jadi di sini nak menunjukkan seolah-olah janganlah mereka berhias dengan perhiasan jahiliah yang pertama, seolah-olah menunjukkan kepada kita akan datang satu zaman selepas daripada Quran ni, jahiliah yang kedua yang lebih teruk daripada jahiliah yang pertama. Okey. Jelas? Sekarang kita nak lihat apa? Kita nak lihat mengenai dengan itu juzuk 22 surah Al-Ahzab. Kita tengok dalam bab adat dalam Quran pula. Bab bayanul adat dalam Quran. Ada tak contoh dalam Quran? Bayanul adat. Ustaz? Contoh dalam Quran? Bayanul adat. Ada? Fanadhara nadratan fin nujum. Surah As-Saffat. Fanadhara nadratan fin nujum. Okey? Dalam surah As-Saffat. Fanadhara nadratan fin nujum. Faqala inni saqim. Fatawallaw anhu mudbirin. Lagi apa lagi? Fayamilu. Fayamiluna alaikum. Ustaz? Mailatan wahidah. Nampak? Wahidatan. Boleh tak? Wa humilatil ardu fadukkatan dakkatan wahidah. Boleh? Fadukkata dakkatan wahidah. Boleh juga. Okey Na'jatan wahidatan. Na'jatan wahidah. Boleh juga bayan adat. Kita lihat dulu dalam surah As-Saffat dan juga kita tengok surah An-Nisa ayat 102 tadi. Surah An-Nisa juzuk kelima 102. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah.
Bukan. Itu tamyiz. Okey. Di mana? Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Okey. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu, makna lalai daripada senjata kamu. Okey. Dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Fayamiluna alaikum, mereka serbu, mereka serang sekaligus. Mailatan wahidatan, maksudnya sekaligus mereka serang. Jadi maknanya mailatan wahidah, serentak sekaligus, serbu serentak. Yamilun makna serbu, mailatan wahidatan, serentak sekaligus. Fa nazaratan fin nujum dalam surah As-Saffat. Juzuk 23 Tengok. Ayat ke-88 Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Makna dengan sekilas pandang. Dia pandang sekilas pandang. Sekali pandang di bintang-bintang. Okey. Nampak? Itu makna menerangkan bilangan. Berapa kali dia pandang. Sekilas pandang, sekali pandang aja. Ini menyebut sekaligus terus. Okey? Itu contoh dalam Quran. Jelas taukid, bayanun nau' dan juga bayanul adad. Semua kita telah terangkan. Di mana maf'ul mutlaknya? Ini menjadi persoalan ni. Di mana maf'ul mutlaknya? Kita kena tahu. Maf'ul mutlaknya bukan pada wahidatan, bukan pada nujum, bukan. Tetapi dia pada mana? Pada nazaratan dan juga pada mailatan. Nampak? Sebab apa ya? Pada mailatan. Sebab apa? Sebab ini kan mala yamilu. Jadi di sini masdar dia mailatan. Ni maf'ul mutlak. Nazara fi'il. Ini adalah masdar, ini adalah maf'ul mutlak. Jelas Okey, tak ada masalah apa-apa. Kita telah selesai perbincangan 3 nau' tadi dalam bab maf'ul mutlak. Contoh-contoh daripada ayat Quranul Karim. Kemudian kadang-kadang dia boleh juga datang dalam bentuk apa ya kita panggil? Allah Rabbi, dalam bentuk sinonim, muradif. Ada tak contoh di sini? Dia bagi contoh ya. Yang sinonim. Okey, tengok tu. Muradif dhahikal majnunu tabassuman. Kita tengok. Dia tak ambil daripada masdar tu, tak ambil daripada fi'il tu, tapi dia ambil fi'il yang seerti. Dekat sini ada contoh, tapi kita bagi contoh lagi mudah lah. Contoh lagi mudah. Jalas tu. Jalas tu makna apa? Aku duduk. Jalasa, aku duduk. Okey? Qu'udan. Contoh paling mudah. Nampak? Qu'udan. Jadi sepatutnya jalas tu jilsatan. Sepatutnya jilsatan. Jalasa ya julusu jilsah. Julusan. Okey, jalasa ya julusu julusan. Sepatutnya julusan. Ini jadi maf'ul mutlak. Okey. Tapi kita tak ambil daripada masdar ni. Kita tak ambil daripada masdar ni, tapi kita ambil kita ambil fi'il ni. Kita ambil fi'il qa'ada. Qa'ada. Okey. Jadi di sini jalasa qa'ada makna dia sama.
Jalasa makna duduk. Qa'ada pun makna duduk. Cuma fi'ilnya kita ambil daripada jalasa, jalas tu. Tetapi untuk masdar kita tak ambil daripada jalasa, kita ambil daripada qa'ada. Nampak? Seerti. Makna sama. Masdar ambil daripada qa'ada. Fi'il ambil daripada jalasa. Okey, jalas tu qu'udan. Qu'udan jadi apa? Maf'ul mutlaq. Qu'udan. Jelas. Dalam Quran pun banyak Contoh dalam Quran apa? Banyak juga ya. Apa dia contoh dalam Quran? Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Surah apa tu ya? Surah sebelum Furqan surah apa? Surah An-Nur Surah An-Nur. Surah An-Nur berapa lai tu? 8 lai. 8 lai semuka. Surah An-Nur 8 lai semuka bawah sekali tu. Okey. Fasallimu ala. Okey. Anfusikum. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Tahiyatan. Di mana mautinus syahid perbincangan kita pada tengah hari yang mulia ini? Perbincangan kita di sini di i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Jadi apa maf'ul mutlaq? Sebab apa maf'ul mutlaq? Tahiyah ni makna penghormatan. Sallimu ni makna memberi salam, memberi penghormatan. Salam tu makna apa? Kita memberi salam. Assalamualaikum, kita memberi penghormatan. Tahiyah penghormatan juga. Jadi makna sallimu dengan tahiyatan makna sama, muradif, seerti. Sallimu makna aku memberi salam, memberi penghormatan. Tahiyatan pun memberi salam, memberi penghormatan. Sama. Nampak? Ini fi'il sallimu, fi'il amar. Domir dalam tu fa'il antum, fasallimu. Berilah salam. Tahiyatan sebagai penghormatan. Jadi di sini maknanya muradif kepada seerti dengan perkataan sallimu. Jadi maf'ul mutlaq. Tahiyatan ni maf'ul mutlaq. Dia masdar. Okey, jelas Ada apa-apa soalan? Tinggalkan di ruangan komen anda. Okey. Lagi ayat Quran lain ada lagi mengenai dengan muradif ni banyak juga ya. Wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Okey. Wa qawlihim dalam suratul Ahzab Suratul Ahzab ayat ke berapa ni? Suratul Ahzab ayat ke? Suratul Ahzab Suratul Nisa ayat ke 156. Okey. Wa qawlihim ala Maryama. Okey. Wa qawlihim ala Maryama buhtanan aziman. Okey. Wa qawlihim ala Maryama buhtanan aziman. Perkataan mereka kepada Maryam adalah satu pendustaan yang besar, satu tuhmahan, tuduhan yang sangat besar. Di mana maf'ul, di manakah maf'ul mutlaq? Qaul. Qaul ni perkataan qaul, qala yaqulu qaulan. Buhtanan tuhmahan, perkataan juga. Tuhmahan tu bukan daripada perkataan, perkataan lah. Kita tuduh dia dengan tuduhan, tomahan yang sangat besar. Fitnah dia, fitnah yang sangat besar. Jadi fitnah tuduhan ni daripada qaul juga. Jadi di sini i'rabnya apa? Di sini i'rab dia jadi maf'ul mutlaq.
Sebab apa maf'ul mutlak? Walaupun bukan daripada wa qaulihim ala maryama qaulan azima, bukan qaulan azima, dia buhtanan, tetapi masdar dia seerti dengan ni. Walaupun bukan qaulan. Qaulan memang betul lah. Kalau qaulan aziman memang jelas maf'ul mutlak. Tapi buhtanan pun maf'ul mutlak kerana dia seerti dengan qaul. Jelas. Okey. Ada apa-apa? Boleh tinggalkanlah di ruangan komen anda. Ada apa-apa persoalan? Kita bincangkan dua maf'ul hari ni ya. Satu maf'ul bih, satu lagi maf'ul apa kita panggil maf'ul mutlak. Ni penting ni, dalam Quran banyak ya sebut benda-benda macam ni. Perkataan-perkataan seperti ni, okey? Seterusnya, kadang-kadang masdar ni dia tidak maf'ul mutlak ni dia jadi pada apa? Pada kulla dan juga ba'dha. Pada kulla dan ba'dha. Kita bagi contoh Ada tak di sini contoh? Ada pada kulla ba'dha, dia ada bagi contoh. Dia tak bagi contoh tapi dia bagi haqqa tuqatih. Dia tulis je lah tapi tak bagi contoh Kita bagi contoh satu. Ahtarimuhu kullal ihtiram. Okey? Nampak? Ahtarimuhu, ihtarama yahtarimu, ahtarimuhu maknanya aku ihtiramnya, aku memuliakannya. Kulla, nampak? Kulla, aku memuliakannya kulla, sehabis-habis. Al-ihtirami, sehabis-habis penghormatan. Aku menghormatinya sehabis-habis penghormatan. Jadi di sini nampak tak baris atas? Di sini menjadi maf'ul mutlaq. Okey. Di sini ihtirami jadi mudhafun ilaih. Okey. Ini fi'il fa'il lah ya. Hu ni maf'ulun bih. Okey. Jelas. Ataupun letak ba'dha boleh, aku menghormati dengan separuh penghormatan. Boleh jugalah contoh. Kita bagi contoh. Ba'dha. Jadi di sini ba'dha baris atas dia tetap menjadi maf'ulun bih, maf'ul mutlaq. Okey. Boleh Jelas? Kemudian kita lihat seterusnya, kadang-kadang PL itu dihazafkan, dibuang. Okey, banyak sangat contoh dia. PL dibuang, contoh dia banyak sangat. Contoh macam mana? Yang kita selalu sebut. Kita selalu sebut apa? Yang kita selalu sebut. Kita sebut syukran. Syukran makna apa? Terima kasih. Syukran. Ini i'rab apa ni syukran ni? Inilah maf'ul mutlaq. Syukran. Terima kasih. Kalau maf'ul mutlaq mana fi'il fa'il dia? Kita takdirkan dia. Apa dia? Ashkuruka. Ashkuruka.
Ashkuruka mana aku berterima kasih kepada kamu dengan satu terima kasih. Aku menghargai kamu dengan satu penghargaan. Nampak? Jelas Gelap sikit. Jelas Afwan boleh juga, afwan boleh. Afwan. Mana? I'afini. I'afini. Maafkan aku, afwan, dengan satu pengampunan. Satu lagi apa selalu kita sebut? Subhanallah, zikir. Subhanallah. Sebut subhanallah. Okey. Dapat pahala ni, subhanallah. Sebut maha suci Allah. Sebab apa baca subhana? Ini menjadi persoalan. Sebab apa baca subhana? Sebab apa baca subhana? Kerana dia adalah maf'ul mutlaq. Okey. Sebab apa dia maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq mesti ada fa'il dia. Fa'il dia kita takdirkan. Takdirkan apa? Usabbihu. Usabbihu makna apa? Usabbihu makna aku bertasbih. Dengan perkataan subhanallah, aku bertasbih memuji Allah dengan maha suci Allah. Aku bertasbih dengan maha suci Allah. Perkataan subhanallah. Nampak? Ini fi'il. Ini fi'il. Fi'il mudhari'. Ini adalah fa'il. Aku ni. Dhamir ana, aku. Menjadi fa'il. Ini maf'ul mutlaq. Jelas Ini masdar. Subhana. Okey. Okey Tak, dia bukan daripada fi'il ni. Ini sabbaha yusabbihu tasbihan. Dia subhana, sabaha. Sabaha berenang. Ataupun dah memang fi'il jamid macam ni. Dia isim jamid. Subhana. Subhanallah. Okey? Kita telah selesai membincangkan tentang maf'ul mutlaq, maf'ulun bih dan juga maf'ul mutlaq. Kita masih ada 3 lagi berbaki maf'ul. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan harinya insyaAllah. Apa benda? Atau kita nak sambung terus lepas ni? Rasa cukup sekadar inilah. Nanti 3 lagi berbaki. Apa yang berbaki 3 tu ya? 3 yang berbaki lagi. Yang pertama disebut sebagai maf'ulun fi. Maf'ul apa kita panggil? Maf'ulun fi. Ni perhuraian dia panjang sikit. Yang kemudian maf'ul ma'ah. Okey, satu lagi maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli atau li ajli, ataupun kita panggil apa satu nama lain bagi dia? Maf'ul lah. Maf'ul lah boleh, maf'ul min ajlih boleh, maf'ul li ajlih boleh. Ada 3 lagi maf'ul yang kita tak sempat nak bincang. InsyaAllah pada keesokan harinya kita akan habiskan 3 maf'ul ni serentak. InsyaAllah esok kita akan habiskan semua 3 maf'ul ni seringkas yang mungkin, sedetail yang mungkin insyaAllah 3 ni. Okey? Sekiranya ada kekurangan saya minta maaf banyak-banyak. Kemudian cukuplah sekadar ini perbincangan kita. Kita akan sambung 3 maf'ul lagi pada keesokan hari ini insya-Allah.